Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kita dalam siri keempat Jom Sembang Santai Biar Sampai. Alhamdulillah, saya Siti Hamisah Manan daripada Ikram Media akan bersama anda pada hari ini bersama tetamu kita Ustaz Dr. Syazali Hirman Ahmad Najib, Ketua Hal Ehwal Syariah Pertubuhan Ikram Malaysia. InsyaAllah tajuk yang kita akan kupas pada hari ini ialah tinggalkan ia berbau busuk. Kita Ustaz, apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah. So sekarang ni Ustaz, minggu ni minggu kita menyambut merdeka Ustaz kan. So kita hidup dalam sebuah negara yang berbilang bangsa, berbilang agama Ustaz. InsyaAllah kita nak hidup dalam keadaan yang harmoni. So seperti biasalah Ustaz, nak tanya Ustaz ni pasal hadis lah juga. Okey, kita ada tak Ustaz hadis yang menyentuh tentang bagaimana panduan untuk masyarakat yang berbilang bangsa dan agama ni Ustaz? Terima kasih Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau berkaitan dengan bagaimana hidup dalam suasana kepelbagaian ni, ada satu hadis yang saya rasa sangat menarik untuk dikongsikan bersama-sama dengan para penonton pada siri kali ini. Kebetulan zaman Rasulullah SAW adalah satu zaman yang masyarakat tersebut adalah masyarakat yang sangat bangga dan atau orang putih sebut pride dengan dia punya background dia, keturunan dia. Kalau nak orang kata apa, nak membuat sorotan sedikitlah sejarahnya tu sebelum saya nak cerita, nak kongsikan hadis tu. Semuanya Arab, semuanya Arab. Cuma yang menjadi orang kata apa, kelainan tu adalah family ataupun keluarga. Dia sampai hanya kerana tok nenek moyang berlainan pun, walaupun sama bangsa, dia boleh jadi kita anggap dia bukan geng kita. Sampai macam tu sekali kehidupan pada zaman itu. Sehingga dalam Mekah tu bukan takat semua Arab, semua Quraisy. Quraisy ni keturunan nak kata moyang Nabi yang ke-12 atau ke-13. Gelaran dia Quraisy. Jadi semua yang dekat dalam Mekah ni adalah keturunan Quraisy. Tapi itu pun mereka saling tak bersetuju sebab dalam Quraisy tu pun anak cucu cicit Quraisy tu bila dah berbeza, mereka pun beranak pinak. Jadi setiap keluarga tu masing-masing jadi geng dia lah. Jadi geng pula. Sampai macam tu sekali. Dia bukanlah bermakna pada zaman tu dulu dia macam bangsa lain. Apatah lagi kalau di luar daripada Mekah. Jadi sebab itulah kalau kita selalu dengar ni, kita baru ni pun menyambut Ma'al Hijrah kan. Dan ni hari merdeka. Sesuai sangatlah apa yang saya nak kongsikan. Lepas tu sambung lagi 16 September Hari Malaysia. Hari Malaysia pula. Jadi sesuai lah apa yang kongsian kita pada hari ni. Iaitu di antara Mekah dengan Madinah memang bukan Quraisy. Jadi bila sebut Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, itu bukan satu perkara yang biasa-biasa, itu sangat luar biasa. Sebab nak mempersaudarakan antara sesama Quraisy pun sukar, bahkan mustahil pun ya. Tapi Rasulullah boleh mempersaudarakan seluruh umat Arab tu. Bahkan orang Arab yang pride tinggi, silsilah keturunan macam Quraisy pun boleh berterima hamba kulit hitam seperti Bilal macam saudara dia. Itu satu benda yang luar biasa sebenarnya berlaku. Kalau hadis yang saya nak kongsikan adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis daripada Jabir bin Abdullah
dia kata kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Tak disebut dalam lafaz ni peperangan apa, tapi dalam riwayat yang lain dalam buku sirah mereka balik daripada perang Bani Mustaliq. Pada waktu tu mereka singgah di satu tempat yang disebut Bi'run Muraisir ataupun dia sumur. Kita sekarang ni duduk di Malaysia jarang dah orang jumpa sumur ni. Dulu adalah start dulu sumber air kan. Dia mana ada R&R nak singgah minum air dahaga kan ketik. Dia berhenti kat situ. Jadi biasanya adalah orang-orang yang mewakili disuruh untuk pergi ambil ambil ayam telaga tu macam tu kan. Di situlah berlaku berdasarkan hadis ni Jabir cerita masa peperangan tu singgah di perigi ataupun sumur Muraisik tu berlaku satu pertelagahan. Fakasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar. Seorang lelaki dalam kalangan muhajirin telah kasa'a. Kalau bahasa utara kasak. Memang kasak semua ni. Kasa'a ni dia dari sudut istilah Arab dia boleh jadi tolak daripada belakang dengan tangan ataupun tendang dengan kaki. Tendang ke belakang. Memang kasak sungguh. Memang kasak sungguh. Kalau tengok dalam syarah-syarah ni jadi katakan itu dah jadi macam kebiasaan orang pada waktu tu. Kalau bangsa Arab bangsa Arab kalau gaduh dia boleh naik kaki. Katakan tangan dengan kaki dia naik tendang belakang orang. Tampak tengah belakang pun sakit kan. Jadi bila berlaku itu orang Ansar ni apa dia kata faqala al-ansari ya lal ansar. Kan woi orang Ansar dia macam minta orang kata apa minta sokongan minta pertolongan. Ni ada gaduh ni mai datang macam itulah. Hai orang Ansar dia panggil. Wa qala al-muhajiri laki yang muhajirin tadi yang tadi kasak tadi yang main kasak tu ataupun dia tolak ataupun dia tendang tu. Dia apa kata ya lal muhajirin. Dia pun seru wahai orang muhajirin. Panggil pula puak muhajirin pula. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma balu da'wal jahiliyah. Nabi dengar apa berlagu bising-bising gaduh-gaduh tu. Jadi Nabi datang. Nabi datang tanya, Nabi kata ni apa ni? Seruan jahiliah ni. Kisah ni menarik nak dikongsikan lah. Tak habis lagi hadis ni. Nabi bila dengar, oi orang Ansar. Waktu bising pula ni, oi orang muhajirin. Nabi datang, Nabi kata, apa kamu ni semua ni? Ni. Menyeru dengan seruan jahiliah. Kenapa Nabi kata ini seruan jahiliah? Sedangkan dia panggil muhajirin. Dia panggil Ansar. Dua sifat iaitu sifat hijrah dan sifat nusrah. Hijrah ni orang yang berhijrah kerana Allah. Nusrah ni orang yang menolong orang yang berhijrah ke tempat dia. Itu sifat yang Allah sendiri recognize dalam Al-Quran. Kan? Dalam beberapa ayat. Dalam surah Al-Hajj ada, dalam surah Taubah ada kan. Lil fuqara'il muhajirin wal ansar. Itu dua nama ataupun gelaran yang Allah sendiri bagi gelaran. Muhajirin, ansar. Tapi Nabi bila dengar seruan macam tu dibuat, Nabi kata ni seruan jahiliah. Pelik kan? Dia bukan panggil apa seruan kaum ke seruan bangsa ke apa. Tapi apabila dua gelaran tadi di-abuse atau digunakan untuk menunjukkan kepuakan bagi Nabi itulah jahiliah. Kerana memang pekat jahiliah tu adalah tentang kepuakan. Orang jahiliah ni memang masyarakat Arab tadi kan saya cerita latar belakang tu memang kental dengan jiwa kepuakan tu. Semangat kepuakan dia orang kata. Kepuakan dia tu kan. Lepas tu depa pun jawablah Nabi kata itu qala ya Rasulullah kasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar. Jadi ada seorang lelaki dalam kalangan muhajirin dia telah tumbuk ataupun tolak orang lelaki daripada Ansar. Dia pun jawab kan. Apa Nabi respon? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'uha
fa innaha muntinah. Tinggalkan perkara ni, sesungguhnya ia adalah sesuatu yang busuk. Okey. Itulah hadis yang tadi tu. Itu hadis tu. Okey, ada 3 soalan. Ya. Yang Ustaz kena huraikan lagi. Ustaz kena pernah tengok satu filem kan? Filem ni dia mengisahkan seorang bekas tentera. Ada komen hari tu, kita punya bekas Menteri Pendidikan kita ada komen pasal filem ni, sangat bagus. Bukan apa, yang filem ni dia kalau tanya mesti tanya 3 soalan. Saya pun nak tanya 3 soalan pada Ustaz. Okey. Sebenarnya boleh tak Ustaz jelaskan lagi apa yang hendak ditinggalkan tu? Mungkin tadi Ustaz baca hadis tu kan. Apa yang nak ditinggalkan tu dan apa yang berbau busuk tu? Kenapa Nabi kata busuk? Kenapa Nabi sampai kata dia busuk? Tu 3 soalan Ustaz. Kalau Ustaz boleh huraikan berkaitan hadis. Okey. Itulah Nabi datang tadi. Nabi kata tinggalkan, sesungguhnya ia yang busuk. Ia adalah sesuatu yang busuk. Muntinah ni dia itulah sting ataupun busuk, bau busuk. Apa yang busuk? Soalan tadi, apa yang busuk? Kalau tengok dalam huraian hadis ni, majoriti maksud busuk tu adalah sifat seruan kepuakan tadi tu. Itulah yang busuk. Tapi ada juga ada yang mengatakan dengan ada sokongan riwayat Ahmad mengatakan yang tumbuk ataupun tendang dengan kaki tu yang busuk tu. Cuma saya cenderung pada pandangan yang ramai lah, iaitu seruan tu lah yang busuk tu. Sebab Nabi kata tadi ma balu da'wal jahiliyah, kan, ini seruan jahiliyah. Bahkan katalah kalau kata tendang dan tolak itulah yang busuk, maknanya tendang dan tolak tu kenapa dia busuk? Kerana itu akan menimbulkan pertelagahan, dan pertelagahan tu akan menimbulkan kepuakan dan huru-hara yang lain pula kan. Jadi tak ada lah beza sangat kan. Jadi busuk tu refer kepada seruan kepuakan tu. Kenapa Nabi samakan dengan dia busuk, seruan kepuakan ni? Yalah, benda busuk ni siapa pun tak mau. Siapa yang sudi buat rumah tepi tempat perumpusan sampah? Kan? Ataupun kalau jenis letak tong sampah yang besar tu letak depan rumah dia, memang dia komplain lah. Situlah tempat pembuangan sampah duduk depan rumah dia. Siapa pun tak mau benda-benda busuk ni. Benda busuk ni sama ada orang pergi buang jauh-jauh ataupun orang tanam, orang kambui kan. Itu benda busuk. Jadi maknanya Nabi suruh tinggalkan, suruh jauhi benda yang boleh menimbulkan orang kata kepuakan ni, sebab dia adalah satu yang menimbulkan permusuhan. Yalah. Bayang kalau panggil, hai Puan Ansar, hai Puan Muhajirin, datang ramai-ramai, memang sure gaduh. Memang sure gaduh perbuatan tu yang busuk tadi tu. So sekali lah dia kena busuk, dan juga kenapa kita kena tinggalkan tu. Dia natijah dia tu memang sangat, orang kata sangat besar lah jika benda tu kita lakukan. Ustaz, kita ada kepelbagaian agama bangsa ni kan. Yang tadi dah nampaklah seruan kita ni sesama kita sebenarnya sama je, tak ada berpuak-puak semua kan. Dalam kalangan Islam, semua Islam tu sama, bersaudara kan. Bagaimana pula dalam konteks negara kita ni yang ada pelbagai bangsa dan agama, bagaimana Islam, daripada sudut Islam, bagaimana kita mengurus kepelbagaian supaya tidak terjerumus kepada perkara yang busuk tu Ustaz. Ustaz kena buka lagi supaya dia luas lagi kepada orang yang tak sama akidah dengan kita juga. Kalau itu soalan yang ditanyakan, saya tak nampak ayat yang lebih penting untuk ditonjolkan melainkan ayat dalam surah Al-Hujurat ayat 13 kan. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Apa Allah itu? Li ta'arufu. Kan? Wahai manusia. Allah seru di sini manusia. Allah tak seru, Allah tak panggil, Allah tak tujukan dia punya percakapan tu kepada orang-orang beriman, tapi kepada seluruh manusia. Sesungguhnya kami jadikan kamu daripada lelaki dan perempuan. Ada lelaki, ada perempuan, dan juga daripada pelbagai syu'ub, pelbagai bangsa dan kabilah. Apa tujuan Allah jadikan kepelbagaian tu? Sedangkan
Rasanya kalau lagi mudah Allah jadikan sama je lah. Lagi senang kan. Kalau kita dekat rumah nak masak satu lauk kan senang. Nak masak sampai 10 lauk jenuh kan. Macam-macam jenis nak kena masak. Lauk yang sepasal, dia punya menu dia lain juga. Cara masakan lain pula kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak jadikan satu kaum satu je, semua satu pattern je, boleh. Tapi Allah jadikan kepelbagaian tu, Allah sebut di situ li. Lam tu dari segi bahasa Arab tu menunjukkan bertujuan. Dalam taklil dia ni. Lita'arafu, untuk kamu saling mengenal. Allah tak kata li tajahala ataupun li tabaghada ataupun benda-benda lain untuk kamu saling bergaduh ataupun saling kamu bermusuh. Tapi Allah kata supaya kamu saling mengenal. Okey, untuk apa kita kena kenal orang? Macam contohlah, kenapa saya kena kenal Kak Misah? Oh, Kak Misah ni orang yang baik hati. Ataupun kalau kita kenal ada orang ni, orang ni memang jenis cepat pandai barat. Jadi pun kita takutlah nak bergurau lebih kurang sebab kita tahu dia. Jadi kita pandailah macam mana berhubung dengan dia supaya saling menjaga dan perhubungan. Kita kenal dia. Li ta'arufu tu itu tujuan dia. Macam kita tahu, oh dia ni pantang larang dia sekian-sekian. Dia ni ada benda yang dia sangat menjadi dia tak suka. Tak boleh sentuh bab tu, nanti dia akan marah. Yang ni jadi kena dia ada saling memahami lah Ustaz. Dita'arufu tu untuk kemudiannya ditafaham, maksudnya untuk saling memahami pula. Macam mana nak saling memahami kalau tidak saling kenal mengenali. Jadi itulah panduan dan bimbingan Al-Quran untuk kita semua yang hidup dalam keadaan kepelbagaian ni. Sebenarnya kepelbagaian ni adalah bukan untuk orang kata kita berbeza, tapi kerana pelbagaian ni lah sepatutnya kita saling orang panggil komplimen. Memang itu pun orang kata lumrah dalam hidup. Suami dan isteri pun berbeza. Sebab itulah dia boleh berkahwin, tak boleh kita kahwin sejenis kan. Lelaki, perempuan. Supaya kita kenal tu. Kita kenal. Ada yang kelemahan di pihak lelaki yang perlu ditampung diisi oleh pihak perempuan, begitu juga sebaliknya. Orang kata compliment each other. Okey, alhamdulillah kita pun dah dengar Ustaz menerangkan pasal pentingnya supaya kepuakan ni tiada dalam kehidupan bermasyarakat. Even tak kisahlah daripada aspek keluarga ke, ada aspek masyarakat ke, kenegaraan ke, kan. Sangat penting supaya kita dapat hidup dalam keadaan yang harmoni. Apatah lagi kita sekarang ni dalam keadaan Malaysia yang berbilang bangsa dan agama, Ustaz, kita kena saling memahami, saling kenal mengenal. Bila kita dah kenal antara satu sama lain, barulah kita tahu apa sempadan kita terhadap seseorang tu. Kalau dia kata jangan usik, tak kisahlah dia bangsa Melayu ke, Cina ke, India kan. Jangan usik benda-benda yang sensitif kan, yang orang tak suka kan. So terima kasih Ustaz. Alhamdulillah kita ucapkan kepada penonton di luar sana, selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Terima kasih kerana mengikuti rancangan Jom Sembang, sembang-sembang kita. Biar pun kita sembang santai, biar sampai. Jangan lupa subscribe kepada TV Ikram selepas menonton. Sekiranya ada komen-komen, boleh komen di YouTube TV Ikram lah. So insyaAllah sampai kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.